Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya Terima kasih kepada kursi yang dihormati Profesor Ustaz Ridwan, Cik Arifin, pihak usia, seterusnya peserta ataupun perunding yang terlibat dalam sesi dialog hari pagi ini. Saya diminta untuk membentangkan sebuah ringkas berkaitan dengan konsep hibah dalam Islam sebagai pembuka kepada sesi dialog kita, supaya kita nampak ke arah perbincangan yang lebih menjurus kepada hibah kita. Dan saya diberi masa paling lama pun setengah jam. Tak tahulah sempat habis. Dari segi slide-nya, slide saya tinggal di sini, macam siapa yang nak boleh ambil lah. Okey. Yang mana mungkin ada yang bertanya, hibah ni punca ambilannya di mana? Ada ke tidak dalam Islamnya? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu, hadis riwayat Bukhari. Kan nanti dia kata ini sahih ke tidak, riwayat Bukhari. Kalau tanya banyak masalah kan ada riwayat Bukhari kuatnya sahih. Jadi untuk ada yang bertanya, maknanya lebih kurang saling memberi hadiah lah kamu sekalian, agar kalian saling mencintai. Jadi hadiah ni luas sifatnya, okey, pemberian. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Baqarah juga berkaitan dengan hal yang sama. Menderma ini luas maknanya, okey, kan? Wa ata, pemberian. Jadi pemberian itu luas, maknanya pemberian itu termasuklah semua yang dilupus milikkan daripada seseorang kepada seseorang secara percuma. Okay? Sama ada konsepnya kita nama derma, sama ada kita nama sedekah, sama ada kita nama hadiah, sama ada kita nama hibah, sama ada kita nama beri. Itu pelupusan milik secara percuma, sukarela. Kemudian wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kebiasaannya pemberian ini adalah untuk kita tolong menolong. Itu sifat konsep pemberian. Okey, apa makna hibah? Saya cepatkan kerana takut ada masa nantilah perbincangan kita takut banyak makan masa. Sebab ini ramai yang dah tahu. Cuma kita nak sama-sama ambil peringatan balik, basuh semua. Okay. Macam solat hari raya lah, solat itu imam besar juga, tak setahun sekali atau setahun 2 kali kan, sebelum solat tu kita dah ingat dah. Definisi hibah, apa makna hibah? Akad pemberian pindah milik sesuatu benda atau harta dari seseorang kepada seorang yang lain atau pihak lain secara free, sukarela, tanpa orang paksa dia. Pada masa hidup pemberian itu dibuat tanpa ada balasan. Saya ditanya satu soalan, dia tulis surat di atas, tulis tangan, wasiat tulis tangan. Wasiat nama haji bla 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 sekian. Okay. Yang pertama dia tulis 100,000 duit dalam tabung haji bagi untuk faraid. Okay. Kan? Lebihan daripada 100,000 itu suruh isteri sebagai pemegang amanah uruskan harta, sewa rumah, bayar segala hutang, anak-anak yang tanggungan sekolah, anak-anak yang belum cukup umur lagi lah. Jadi lebihan 100,000, banyaklah harta dia dalam haji tu. Lebihan daripada 100,000, saya lantik isteri sebagai pemegang amanah untuk menguruskan hal-hal tanggungan anak, belanja sekolah, sewa rumah dan sebagainya. Okay. Lantik pemegang amanah tapi surah pada surat tu wasiat. Okay. Jadi ini yang masalah. Pada surat tulis wasiat haji bla bla bla. Haji tu okey. Kalau orang biasa macam belum haji lagi boleh gagal lah. Haji tu tak. Okey. Yang tu selepas dia mati. Sedangkan dah ada hukum.
Wajar dia buat dalam bentuk beri terus harta, ikat amanah isteri tu. Berapa jumlah nak tanggung anak dia? Wajar buat begitu. Maknanya beri terus harta tabung hati ke mana-mana tak kira lah. Berapa jumlah puluh hari ibu kepada isteri. Lepas tu buat perjanjian ikat amanah, harta tu bukan untuk kamu beli barang emas, walaupun emas tu harga. Tapi untuk anak sekolah, bayar sewa rumah dan sebagainya. Tapi lepas mati bayarlah. Sebab dia atur selepas mati. Yang lepas mati tu bayar sedikit. Ini yang mungkin silap faham. Okay. Dia buat latih pemegang amanah, tapi nama surat dia surat wasiat. Ini yang silap faham lah. 2-3 hari lepas dia tanya pada saya, jadi macam mana nak buat sah? Saya tu payahlah, nak setuju pun payah sebab anak-anak masih kecil. Anak ada ramai 10 orang. Ada yang besar, dia yang kecil lah. Dan rumahnya menyewa pula. Ini perancangan di situasi beginilah yang kita nak tangani, okay, bersama supaya pemergian seseorang itu dengan letih penat mencari harta masa hidup boleh capai matlamat pencarian harta. Dia cari harta bukan untuk dia saja, berapa persen untuk dia, 20% je tu. Yang lain untuk orang lain. Kan 20-15% je untuk dia. Jadi tak capai matlamat bila dia tinggal. Kemudian antara ciri-ciri hibah iaitu akad pemberian. Pemberian milik harta tanpa minta apa-apa balasan. Itu dari segi umumnya. Yang ada balasan, perbahasan ulama. Itu maksud. Kemudian berbuat kuasa masa hidup. Pemberian berkenaan berlaku masa hidup. Dan pemberian berkenaan sukarela, tanpa ada apa-apa paksaan. Bukan khusus untuk dapat pahala. Walaupun dapat pahala, tapi niat awal tu bukan untuk pahala, untuk beri saja. Nak pahala, beri sedekah lah. Memang beri sedekah tu dapat pahala. Memang niat beri sedekah tu nak pahala semua lah. Tapi yang ini tak untuk bantu dulu. Tapi pahala tak dapat. Itu yang kata niat tak dapat pahala, punya niat ke dapat pahala. Ini masalah. Okay? Jadi kalau kita lihat, ada kes yang jumpa saya baru datang ke ofis tanya tentang hal ini. Yang isu yang kita nak tangani lah masyarakat kita. Kerana berlaku pelbagai pemahaman yang mungkin kekeliruan. Seorang ini ibu, umur dia meninggal 90 tahun lebih. Okay. Bertumbuk anak angkat dengan anak sendiri. Ibu berkenaan ada sebuah rumah di atas tanah dan tanah berkenaan lah. Apabila ibu dia meninggal, anak dia sebenar dijarah baliklah nak pergi tengok rumah mak dia yang meninggal tu. Ditumbuk oleh penyewa yang diberi sewa dia nak angkat. Bawa report pada kes polis. Dia bertanya kepada saya, bolehkah harta pusaka diberi pada anak angkat? Saya kata tak boleh. Habis mengapa tak berkenaan nama anak angkat? Saya kata diberi dia. Mak saya masih hidup. Itu bukan pusaka. Faham pun tak faham tak? Dia kata kenapa mak dia tak tanya dia beri kepada anak angkat dia? Saya kata letih lah. Semua harta mak nak tanya anak letih. Nak masuk sumbangan lah tabung telefon anak. Hak dia terpulang. Tetapi kewajaran itu cerita lain dari segi hukum. Wajar tak tanya anak? Wajar. Tapi tak tanya sah tak sah. Itu sahaja beza. Bukan mesti kalau tak tanya tak sah, boleh cabar. Bukan begitu. Kewajaran sahaja. Jadi saya kata kalau semua benda mak nak buat, nak beli barang kemas, nak bagi ke jiran barang apa semua nak tanya anak, tak ada kerja lah mak. Kan? Jadi itu dia tak faham konsep. Dia kata mengapa pegawai tanah tukar juga nama kepada anak angkat, sedangkan itu harta mak saya. Saya kata mak awak beri pada anak angkat masa hidup, pulang kepada dia. Cuma awak boleh jawab, adakah layak mak awak memberi harta kepada anak angkat ketika umur 90 lebih? Itu saja. Sama ada waras ataupun nyanyok dah ketika itu. Sebab masa nak pergi pindah bilik tanah isi borang 14A, pegawai tak suruh panggil doktor cek dulu mak.
Kan pegawai tanah lah tak buat, dia tak buka macam pegawai insurans. Kan tanya jaga penyakit. Okay. Yang itu terpulang nak cabut atau tidak. Sebab dia buat ibadah sendiri. Okay. Jadi ini yang masalah. Jadi dah bertumbuh lah. Okay, bergaduh dengan anak angkat. Saya kata ibah itu ibah pula bersyarat. Saya tak tahu ibah tidak. Pergi balik pejabat tanah, tengok balik orang dia tik kat mana. Pemberian kasih sayang kan? Kan contoh di bawah 14A. Ini yang keliru masyarakat. Okey, tak faham nak beza. Dia ingat harta tanah tak boleh beri, harta lain kain batik, kain pekat boleh beri. Ingat. Nah, ini yang masalah. Okey. Jadi dalam kes berkenaan saya kata tengok balik itulah, lihat balik kepada apa ni orang 14A. Berapa umur mak masa pindah, tanya jiran-jiran bagaimana pemikiran mak warak tidak ketika pemindahan milik berlaku dan sebagainya lah. Mungkin sebab ia duduk dengan anak lain duduk di luar. Jadi duduk dengan anak angkat mungkin mempengaruhi macam-macam lah. Okey. Tapi terpulang kepada ibu berkenaan, kalau pengaruh yang tidak wajar dan sebagainya mungkin boleh mencapai kita lain. Okey. Kemudian apa beza di antara istilah-istilah nama ini? Sedekah, hadiah, hibah, biasa kita dengar. Okey, kalau sedekah, pemberian milik harta yang bertujuan untuk mendapat ganjaran pahala daripada Allah SWT dan diberi kepada orang yang memang nak memerlukan. Okay. Sebab itu orang yang lebih senang kita diberi, kata ini sedekah, marah dia. Sebab tak boleh orang yang senang terima sedekah. Hanya orang yang memerlukan sahaja. Kan, orang banyak duit dah, kita pergi tu saya nak sedekah kat awak ni. Kan duit dia pula habis. Kan, dia pula jawab saya patut sedekah kat awak. Jadi istilah tak kena, hadiah boleh. Apa beza sebenarnya kalau istilah tak kena dan sebagainya? Orang kaya yang menerima hadiah tidak boleh jual. Prinsip asas. Okey? Kecuali tak mampu nak tanggung, dia boleh hadiah balik kepada orang boleh, tapi nak jual tak boleh. Tetapi orang susah terima hadiah boleh jual, kerana hadiah itu dianggap derma ataupun sumbangan ataupun sedekah. Beza. Sebab itu nak tahu istilah ini. Kan? Takut orang kaya kata, oh sedekah aku jual lah. Silap faham. Ini yang masalah. Dari segi kuasa tak boleh. Tapi khilaf ulama lah. Tapi secara umumnya begitu. Orang kaya yang terima hadiah tak boleh jual. Nak hadiah kat orang lain boleh. Dari segi prinsip. Okay? Tak boleh jual, nak hadiah kat orang lain boleh. Nak buat tukaran boleh dan sebagainya, nak beri kat orang dan sebagainya boleh. Dari test prinsip lah. Tapi ada juga orang kata saya tak perlu, tak padan, saya dapat hadiah Ferrari ni. Konteks saja saya tak mampu. Boleh tak nak jual? Itu berlaku khilaf ulama berdasarkan situasi. Okay? Tapi secara umum saya kata baik tu ni, beza istilah ni. Okay? Tapi hibah tak ada masalah, itu bezanya. Nama pemberian itu selain daripada tujuan ada akad-akad. Okey. Pemberian milik harta yang bertujuan untuk memuliakan seseorang, biasanya ada peristiwa barulah orang bagi hadiah. Saja-saja beri jarang. Okey. Okey, hukum hibah sunat digalakkan dalam Islam. Okey, digalakkan dalam Islam. Kerana ramai yang bertanya pada saya, Ustaz, kan mungkin ada yang dah biasa dengar, adakah pemberian hibah ini kita cuba mengelak daripada hukum faraid? Ramai yang pergi ke situ untuk perangkap kita. Okey, kita pun keliru nak jawab. Sebab kalau kita nak cuba elakkan apa ketentuan Allah dah buat, maka perbuatan kita itu tidak mengikut norma ataupun norma hukum syarak lah. Tetapi bukan begitu tujuannya. Hukum faraid tetap berlaku walaupun hibah telah dibuat. Okey. Apa ada harta, itulah yang berlaku. Sebab hukum pusaka ada 3. Orang mati, ada waris, ada harta. Ada orang mati, ada waris, tak ada harta, tak ada. Ada harta ketika dia mati. Bukan ada harta masa dia umur 40 dulu. Okay. Dah habis dah, mati dah tak ada. Tak berlaku dah. Itu. Okey, dari segi konsepnya. Okey, tetapi apabila kita tahu tentang faraid,
Boleh atau tidak harta kita nak beri ke orang? Tak ada masalah. Sebab semasa selagi mana hidup, kewajaran ataupun melayakkan kita untuk bertasarruf dengan harta kita, go ahead. Selagi mana tak bercanggah dengan hukum syarak. Itu saja. Tidak semua benda tak boleh. Kan, takut tak boleh. Kan, apatah lagi buat hibah yang kata tak boleh. Kan, kata hilang harta. Wakaf semua harta boleh. Saya nak berwakaf buat. Tinggal Allah dan Rasul kuat iman dia. Tapi kita tak berani rasa kuat itu. Sebab ada orang tanya, Ustaz, saya nak wakaf semua harta saya kan. Anak-anak saya senang kan. Saya tanya dulu. Kalau iman kuat tak apalah. Tak ada masalah, boleh buat. Tapi muhasabah diri dululah. Kalau iman kita teguh, tak ada masalah. Kalau iman kurang teguh, buat pelan-pelan. Itu yang langkah terbaik, ambil jalan tengah. Ambil jalan tengah. Sebab kita tak mampu, mungkin tak mampu sehebat saya tak berapa. Takut, saya bimbang takut dia beri harta wakaf umur dia 60. Dia panjang umur. Okey. Umur dia tarikh lahir sama dengan Tun Mahathir contoh 90 ni. Habis dah harta 60 tahun tu. Saya bimbang keteguhan iman. Kerana tangan yang meminta lebih, tangan yang memberi lebih mulia daripada yang meminta. Saya bimbang takut meminta selepas itu. Okay? Dan orang yang nak memberi kata, tengok dulu buat sangat. Marah pula nak beri, harta banyak. Kan, habis. Tak fikir macam-macam. Kita keteguhan iman kita goyang ke tidak? Kalau tak goyang, keyakinan kita kepada rezeki Allah Ta'ala itu goyanglah. Tak ada masalah. Tetapi ambil jalan tengah terbaik. Okay? Itu yang paling baiklah, ambil jalan sederhana. Itu Islam. Kan? Tapi nak beri semua bukan tak sah-sah. Itu je. Okay? Kemudian apabila tahu hukum faraid di hujung, okay? Dia nampak isteri 50 tahun duduk dengan dia. Takkan 1/8 je. Okay? Itu pusaka. Tak boleh rombak. Okay? Tak boleh rombak. Walaupun begitu, 2 pula 1/16 orang. Okay? Itu tak boleh rombak. Semasa hidup nak buat apa? Terpulang. Itu perancangan dia. Jadi hibah boleh dibuat dan sebagainya lah. Okey. Kerana apa? Kerana kalau kita hanya berserah, nanti apabila kita sudah tiada, orang-orang lain tolong tafsir, jiran, sahabat handai kata dia dulu tu cukup sayang isteri dia. Umur 60 dah pakai tongkat, isteri dah lakar tongkat, dukung lagi. Sekarang ini kalau jalan mana-mana kerana musim ekuinok, payung. Takkan boleh 1/8. Dia marah anak-anak kerana tak nak beri kepada mak, nak ikut faraid. Apalah anak-anak ni? Kan? Ayah dia cukup sayang kat mak dia dulu. Takkan nak biar 1/8. Mak sekarang macam-macam. Itu tanggapan masyarakat. Masyarakat mentafsirkan kasih sayang selepas orang itu sudah tiada. Semasa orang itu hidup, dia tidak terjemah pun kasih sayang tahaburi. Ini masalah. Okay? Kan? Orang mati baru kita tafsir sayang. Orang itu hidup dia tak terjemah. Kita nak suruh terjemah bagi pihak dah mati. Tepat ke tafsiran kita? Okay? Kan? Kan pengikat kasih sayang dalam itu pemberian dan sebagainya kan. Tak kira lah suami ke isteri, isteri ke suami terpulang lah. Jadi nak ikat lagi. Dah sayang dah tu. Kan? Simpul kan. Okey, tadi kau simpul makin lama pendek makin ikat kan. Nak buka upaya. Okey. Banyaknya simpulan itu. Okey. Okey, kemudian nak habis dah. Tahu berapa surat. Okey. Kesan buat hibah. Tapi tak apalah saya gaul semua kan. Nasi gaul. Kau tak gaul semua tak sedap. Okey. Kan dia tak gaul. Okey. Kesan buat hibah ni apabila hibah itu sah menurut hukum syarak, dia tidak termasuk harta faraid ketika nak dihadiahkan. Okey, itu antaranya lah. Okey. Kemudian rukun hibah dia ada 4. Biar penuhi 4 ini. Kerana tercicir salah satu rukun, maka tidak berlaku apa yang tak diperbuat itu. Okey. Yang pertama pemberi, yang kedua penerima, yang ketiga harta, yang keempat sirah hibah, ijab dan qabul.
Perbahasan ulama bukan setakat bukan setakat qabul saja, qabat pun. Ada sebahagian kes di mahkamah syariah qabul tidak dibuat melalui lisan, perkataan. Okey, tak lafaz. Okey, sah atau tidak, ada kes mengesahkan dengan tindakan. Maknanya tak jawab secara mulut tapi terus pergi usaha tanah. Ada sebahagian kes disahkan oleh mahkamah, ada tidak disahkan. Okey, pelajar saya buat, saya suruh analisis mengapa tak disah. Saya bimbang takut dia pergi gunakan itu tanpa minta izin pemberi. Dengan izin pemberi, memberi terus izin ataupun izin secara hukum kinayah sahaja, terus buat tidak tegah dan sebagainya, itu tafsiran mahkamah. Okey. Syarat pemberi mesti berkeahlian lah, balik dan berakal serentak, milik harta dia, harta tu milik dia. Kemudian syarat penerima siapa sahaja boleh beri. Siapa sahaja ni, Muslim atau non-Muslim boleh. Sebab itu kalau kita lihat, saya ada bercakap dalam streaming akademia dalam YouTube, ditanya tentang satu perkara berkaitan dengan bagaimana kita nak menangani masalah convert agama yang nak lihat kepada harta. Okey, sebab la yarisul muslimul kafira walal kafiru muslimah. Orang Islam tak dapat harta orang bukan Islam, orang bukan Islam pun tak dapat harta sesama orang Islam kalau berlaku kematian mana-mana pihak. Itu larangan daripada nas syarak, bukan larangan undang-undang. Okey, jadi apabila tak boleh buat itu bagaimana? Saya kata sama. Orang Islam meninggal pun bukan Islam, non-Muslim pun tak dapat, Muslim pun tak dapat. Kalau yang non-Muslim meninggal, sama je. Jadi menang-menanglah kes tu, tak boleh salah kepada siapa kan? Kemudian bagaimana nak menangani perkara ini? Salah satunya hibah. Okay? Maknanya dia boleh beri harta dia masa hidup, ataupun boleh buat wasiat. Orang Islam pun boleh wasiat kepada bukan Islam, begitulah sebaliknya orang bukan Islam pun boleh berwasiat kepada orang Islam. Jadi sama aja kan? Tidak ada double standard antara kalau kita nak menangani masyarakat Islam dan bukan Islam. Dua-dua boleh buat. Orang Islam tak salah menerima wasiat daripada bukan Islam. Tetapi kalau sekiranya waris-waris yang bukan Islam berkenaan bersetuju nak serah harta kepada anaknya atau adik-beradik dia atau waris yang Islam, boleh terima atas dasar pemberian, bukan pewarisan. Yang tak boleh je kalau adik-beradik tak beri, kita pergi tuntut yang Islam, tak boleh, kerana dia bukan pusaka. Nak beri, kita terima, itu adik-beradik beri, tak ada masalah. Begitulah yang Islam. Kalau semua waris Islam dia, kita berilah sikit ke mak dia yang bukan Muslim, boleh beri walaupun tak ikut kadar faraid, sebab dia bukan faraid. Nak beri boleh, nak mewarisi tak boleh. Dia beza tu. Okey, anak-anak dah dapat beri ke mak yang bukan Islam, tak ada masalah. Okey. Kemudian barang halal di sisi syarak, bernilai di sisi syarak, milik sempurna pemberi hibah, boleh diserah milik, wujud pada masa hibah, boleh dipisah dengan harta lain. Okay. Tak boleh bercampur, yang tak boleh dipisahkan kerana tak boleh berlaku pindah milik atau qabat, penyerahan atau penguasaan. Yang milik sempurna itu kita ada perbincangan lah. Nanti kita soal jawab dalam forum. Okey. Lafaz ataupun syarat untuk berlakunya lafaz ijab dan qabul, adanya lafaz persambungan penerimaan dan penawaran dan penerimaan. Apabila ada persambungan, maksudnya kalau dia tawar tanah, kita terima tanah lah. Saya hibahkan tanah ini kepada awak, saya terimalah kereta tu, dia minta kereta. Tak jadi. Tak jadi. Dia tak nak tanah tu, contoh. Dia mesti ada selari. Okey. Kemudian tidak dikenakan syarat-syarat tertentu yang boleh membatalkan akad hibah. Tetapi kenakan syarat yang tidak bercanggah hukum syarak dan tidak meluputkan kontrak hibah itu perbahasan ulama. Itu. Kemudian tidak disyaratkan dengan tempoh tertentu. Sebab hibah ini beri secara mutlak atau beri secara terus. Tak boleh kita kata saya beri
5 tahun, okey, 6 tahun. Tapi ada perbahasan ulama ini secara umum. Okey. Kemudian penerimaan barang qada, ini yang banyak okey, berlaku dalam mungkin kurang faham lah, silap kefahaman kita. Okey. Sebab boleh tak nak beri saja tanpa berlaku serahan lagi. Okey, secara umumnya dalam mazhab Syafi'i penerimaan barang merupakan syarat sah. Kalau tidak terima barang, secara umumnya tak sah. Okey. Bentuk penerimaan terpulang. Cara nak terima barang itu terpulang. Okey. Kan nak suruh direct ambil lah. Okey. Pergi ambil sendirilah. Boleh. Okey. Cara bentuk penerimaan itu. Jadi mendapat kebenaran izin daripada pemberi. Mana pemberi dah beri. Pergilah ambil. Beri lah tu. Kan? Tiba-tiba, okey, terima kasih ayah, pergi ambil kunci. Jadi lu, tak boleh ambil lagi. Bukan batal hibah, tak boleh ambil lagi. Itu bukan tarik balik tu. Kan? Kunci ada tak meja, pergi ambil lah kunci tu, ayah beri kata kau. Beri tu bukan beri pinjam anak nak pergi jalan, tak. Tengoklah usul semua tu. Ambil lah kereta ni pada awak dan sebagainya, ayah beri kau dah. Okey. Kemudian caranya harta tak alih itu terpulang bergantung kepada harta fizikal harta, bentuk harta dan sebagainya. Okey. Dengan cara kosongkan pun boleh. Okey. Kan ayah dia tanah berkenaan dibuat tempat meletak kereta sewa dia. Apabila pergi ke anak, ayah pindah semua kereta sewa. Anak pun pergi nak letak apa tu pulang lah. Itu antara cara lah. Okey. Kemudian secara nyata maknanya beri terus atau secara dokumentasi pindah milik. Ada mungkin kita keliru juga kalau melibatkan tanah, sah atau tidak pemberian tanpa pindah milik nama pada gerak. Dari segi Islam sah. Okey, tak ada masalah. Dan kalau tanya saya, kebaikan lebih baik tidak pindah masa hidup, kebaikan. Okey, dari segi kebaikan. Okay. Tapi dari segi kekuatan undang-undang itu juga beza tu. Kebaikan kepada pemberi. Okey. Kerana pemberi ada sedikit jaminan dari sudut apabila hal itu melibatkan anak. Kerana dia boleh tarik balik bila-bila masa kalau tidak tukar nama. Kalau tukar nama, dia nak tarik kena pergi ke mahkamah syariah dulu buat penarikan. Okey, pakai perbuan kalau tak erti lah kan. Kemudian pergi balik ke pejabat tanah untuk buat banyak prosedur lah. Tetapi kalau tak tukar nama, tarik bila-bila masa, nak batalkan pemberian. Okay. Dan ada sesetengah tanah yang tidak boleh diturun milik, ditukar nama, dipindah milik, ditukar nama sekiranya kurang daripada 1 ekar tanah pertanian. Sedangkan dia nak beri kepada 2 orang anak, tak boleh nak buat. Okay. Dari segi kekangan kanun tanah negara 1965. Okey, tukar undang-undang. Jadi kalau dia nak beri, nak tukar juga tak boleh buat. Dari segi proses. Jadi bagaimana? Hibah lah. Dokumen tak tukar, dihibah. Mati nanti baru tukar. Sebab mati dia panggil turun milik. Nak letak 10 orang tak boleh. Ia beza. Pindah milik, ia melibatkan urus niaga. Turun milik melibatkan kematian. Dan dari segi kosnya lebih jimat. Okey, dari segi itu dari satu segi lah. Tapi kalau nak pindah milik, nama itu terpulang. Isi beberapa lain tu nama. Okey, terpulang. Jadi tanah itu dia ada, tanah lain tak ada dah. Tak nak beri, rasa nak beri. Nak simpan-simpan, malam mimpi, alam basah. Okey, macam-macam kita kan. Celaku fikiran. Jadi kita nak guna teknikal lah, tengok macam mana. Okey. Ini dalam undang-undang Jordan lah. Sebab kita tidak ada undang-undang. Boleh kita buat panduan dan sebagainya yang mungkin kita boleh berhujah di mahkamah sebagai autoriti, kata autoriti dan sebagainya apabila ada kes. Antaranya di Jordan tidak perlu pun pemberi hibah, penerima hibah tinggal serumah, tak perlu buat pun kerana terwujud kat situ.
Anak bongsu duduk dengan ayah. Takkan ayah nak keluar sekejap, ayah turun je. Kan nak kosongkan rumah. Kan? Jadi main-main pula, soalan begitulah. Kan kita nak serah kat anak kan? Sebab anak nak duduk. Kan? Contoh, barulah berlaku pemindahan. Jadi nak main tak berapa sesuai lah. Suami hibah kepada isteri, kan? Tak perlu kepada qobak yang nyata tadi. Qobak secara tindakan kan dia dah duduk situ. Okey. Penjaga ibu bapa pada anak dan sebagainya. Okey. Hukum penarikan balik hibah, mungkin bagaimana saya jelaskan tadi. Okey, kemudian ini pandangan-pandangan ulama yang berkaitan dengan penarikan balik hibah. Okey. Apabila dah sempurna qobak, tak boleh lagi tarik balik, kecuali pemberian bapa kepada anak. Okey. Bapa ni termasuklah datuk ibu, datuk nenek dan sebagainya. Kemudian perlu persetujuan anak tak nak tarik balik. Dalam Islam tidak mensyaratkan, hanya tindakan bapa atau ibu atau nenek sahaja. Kalau perlu kepada persetujuan anak, sampai bila tak boleh tarik balik. Kan? Tidak ada dalam hukum tu. Kan? Ayah kata ayah dah beri motor tu, nampak malam tadi menerak je nampak. Okey, ayah nak ambil balik, tak nak. Tak sudah tak boleh. Kan? Itu maksudnya. Sebab itu tak perlu persetujuan anak, batal pemberian. Anak tak nak serah balik, maka anak itu kalau faham hukum, dia serah. Kalau tak faham hukum, pakai secara tak betul lah. Itu maksudnya. Beza tu. Okay? Kalau nak tanya memang tak serah lah. Tanah pun begitu juga. Kan? Mak dah beri tanah, nampak hang ni duk ikut suami je. Ataupun suami duk ikut isteri, jaga isteri nak hang ikut je. Mak nak ambil balik tanah mak yang beri tu. Mana cik mak? Tak nak beri. Tetap penarikan balik berlaku pada mak. Nak tanya anak sampai bila tu? Sebab itu perlu dokumen saya kan tukar nama bayar. Kan? Sebab perlu bawa anak sekali ke jabatan. Nak bawa tu bila agaknya anak risiko. Sebab nak tukar nama dulu berlari je bawa mak. Kan? Bawa mak tapi nak tukar semula. Okay, nak bawa. Sebab itu antara kebaikan. Okay? Kelebihan. Okay? Kemudian kadar harta terpulanglah. Nak beri banyak mana pun harta dia masih hidup. Okay? Terpulang. Nak beri banyak mana terpulang. Okay? Dia yang boleh rasa sendiri kesesuaian kadar dan sebagainya. Okay, kemudian sama rata apa makna? Kalau beri pada anak-anak, disunatkan sama rata, bukan wajib. Sunat sahaja sama rata. Maka sunat berlaku adil kepada anak-anak. Maksud sama rata, jumhur ulama kata kalau anak lelaki dapat 1,000, anak perempuan 1,000 itu. Bukannya lelaki dapat 1,000, anak perempuan 500. Bukan sebagaimana pemberian faraid. Tapi silahlah. Okay. Abu Yusuf dalam mazhab Hanafi harus melebihkan mana-mana anak yang dia nak. Okay. Jika ibu bapa tak berniat nak timbulkan bahaya, boleh, tak ada masalah, hukumnya sah. Okay. Tidak beri anak ni lebih kerana anak ni dah ada kerjaya sendiri dan sebagainya. Anak ini masih lagi perlu bantuan dan dia rasa tak mampu dah. Kalau dia tunggu-tunggu nanti kan meninggal dan sebagainya lah. Okay. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan pemberian yang adil pada anak-anak, sama rata lagi perempuan sama banyak lah. Okay. Namun ada sebahagian pandangan mengatakan ikut faraid. Okay. Hibah masa maradul maut, ini tertakluk kepada dua hukum. Bila masa maradul maut? Selepas dia tahu maradul maut. Okay. Kalau dia buat hibahnya tahun lepas, baru tahu tahun ini maradul maut, maka dia buat dulu bukan maradul maut, walaupun penyakit itu lama dah. Sebab apabila tahunya maradul maut, kecelakuan fikiran berbeza. Kita tak tahu sakit apa, kambing kontak, macam-macam lah. Dah tahu kambing jaga, ini jaga, macam-macam jaga kan. Itu maksudnya akal kita berfikir walau tak ada masalah. Itu sebab ramai yang kata tiba-tiba dia cek jantung tahap 4. Doktor kata jantung dia tahap 4, awak kena bulan 12 lepas. Dia buat hibah bulan 1, tapi dia cek bulan 6. Kan? Sah hibah itu boleh, kerana masa dia buat itu dia berada dalam keadaan maradul maut tapi tak tahu. Kan? Bukan ada dalam keadaan maradul maut, memang dia berada kat tempat tu tapi tak tahu.
Hidup megah lagi pun lama orang lain kan, tak naik jogging dan sebagainya. Lepas tu baru slow sikit. 4 tahun ke? Masa 4 tahun tu dia sudah boleh. Okay? Masa dia tahu kan. Sebab kita tak, pemberian tidak diwajibkan pergi cek isu macam isu lah, cakap apa pun, cek kesihatan dulu. Tapi nak buat terpulang. Okey, nak buat terpulang. Okey. Kemudian jenis hibah, hibah bersyarat, hibah mutlak kita akan bincang dalam perbincangan nanti. Saya rasa panjang dah saya. Okey. Jadi ini sekadar sepintas lalu berkaitan dengan hibah supaya membuka balik ingatan kita yang mungkin dah ingat, basuh balik, perangat balik.